Pernah suatu ketika, dari padang-padang rumput sejuk di Mongolia, muncul satu empayar yang menggoncangkan dunia. Empayar Mongol, satu kuasa besar yang tidak mengenal sempadan, menakluki dari lautan Pasifik hingga ke Eropah Timur. Namun, seperti semua kuasa besar dalam sejarah manusia, ia juga runtuh. Hari ini di bawah Bayu, kita akan menyelami kisah jatuhnya Empayar Mongol. Sebuah kisah pengkhianatan, pemberontakan, dan kehilangan arah. Empayar yang menakluk dunia. Pada tahun 1206, seorang lelaki bernama Temujin diisytiharkan sebagai Genghis Khan, yaitu pemerintah sejagat. Dengan kebijaksanaan strategi, kekuatan kepimpinan, dan kekejaman yang menggerunkan, Genghis Khan menyatukan suku-suku Mongol yang selama ini sering berperang sesama sendiri. Dalam masa yang singkat, empayar beliau berkembang pesat, menakluki Cina Utara, Asia Tengah, Parsi, dan sebahagian besar Eropah Timur. Empayar Mongol bukan hanya kuat dari segi ketenteraan, tetapi juga cekap dari segi pentadbiran. Mereka membangunkan sistem komunikasi yang efisien, membuka laluan perdagangan seperti laluan sutra, dan mencipta zaman keemasan pertukaran ilmu antara Timur dan Barat. Namun di sebalik kekuatan itu, benih kejatuhan telah mula tumbuh. Perpecahan dalam dinasti. Selepas kematian Genghis Khan pada tahun 1227, empayar dibahagikan kepada waris-warisnya. Ini menghasilkan 4 wilayah utama atau Khanate. Khanat Yuan di bawah Kublai Khan menguasai Cina. Ilkhanate di bawah Hulagu Khan memerintah Parsi dan Timur Tengah. Chagatai Khanate meliputi Asia Tengah. Golden Horde di Rusia dan kawasan Barat Laut. Walaupun masih dianggap satu empayar secara nominal, masing-masing bertindak secara bebas. Hubungan antara mereka semakin renggang dan tiada lagi kekuatan pusat yang mengikat empayar ini bersama. Pertikaian kuasa dan politik keluarga. Empayar Mongol diwariskan berdasarkan sistem merit dan kelayakan. Namun selepas generasi kedua dan ketiga, pertikaian antara anak-anak dan cucu-cucu Genghis Khan mula mencetuskan pergolakan. Mereka saling berbunuhan untuk mendapatkan kuasa. Contohnya selepas kematian Ogedai Khan, yang merupakan anak kepada Genghis Khan, persaingan antara waris-waris Tolui, ayah kepada Kublai dan Hulagu, menjadi semakin sengit. Dengan waris-waris Ogedai dan Chagatai mencetuskan perang saudara yang berpanjangan. Politik dalaman menjadi huru-hara dan ketenteraman empayar pun mula runtuh dari dalam. Struktur politik dan sosial mereka mula goyah, kehilangan identiti dan penyesuaian budaya menjadi semakin ketara. Kublai Khan, pemerintah dinasti Yuan di China, adalah contoh yang jelas. Beliau menjadi contoh bagaimana Mongol mula hilang identiti asal mereka. Kublai Khan mengadopsi budaya Cina, mengadopsi cara hidup dan sistem pentadbiran Cina yang kompleks. Walaupun ini membantu dalam pentadbiran dan pengurusan empayar yang luas, ia menjauhkan orang Mongol daripada akar budaya nomad mereka yang asal, menyebabkan kehilangan identiti yang mendalam. Generasi baru Mongol mula kehilangan kelebihan taktikal yang dimiliki nenek moyang mereka. Mereka menjadi pemerintah istana yang lembut, bukan lagi pejuang padang rumput yang tangkas. Kebangkitan rakyat tempatan dan pemberontakan. Ini adalah masa di mana rakyat biasa mula menentang penindasan dan ketidakadilan yang mereka hadapi setiap hari. Pada abad ke-14, rakyat di bawah pemerintahan Mongol mula bangkit. Mereka tidak lagi sanggup hidup di bawah pemerintahan yang zalim dan menindas. Di China, berlakunya pemberontakan Serban Merah, yaitu satu gerakan rakyat yang menentang dinasti Yuan. Pemberontakan ini dipimpin oleh golongan petani yang berani. Pemberontakan ini akhirnya berjaya menjatuhkan Mongol dan menaikkan dinasti Ming pada tahun 1368. Ini menandakan berakhirnya
pemerintahan Mongol di China. Di Timur Tengah, Ilkhanate runtuh selepas kematian Abu Sa'id kerana tiada waris sah. Kematian ini mencetuskan kekacauan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Kekosongan kuasa membawa kepada perpecahan wilayah dan kemunculan kuasa baru seperti Empayar Timurid dan Mamluk Mesir. Kedua-dua empayar ini kemudian memainkan peranan penting dalam sejarah Timur Tengah. Wabak, ekonomi, dan bencana alam. Empayar Mongol juga terjejas teruk akibat wabak hitam yang tersebar melalui laluan perdagangan mereka sendiri. Wabak ini membunuh lebih 50 juta orang di Eurasia. Kematian besar-besaran ini menyebabkan ekonomi merosot dan sistem pentadbiran lumpuh. Lebih parah, percubaan Mongol untuk menyerang Jepun 2 kali gagal. Kedua-duanya dihancurkan oleh ribut besar yang dikenali sebagai kamikaze, atau angin Tuhan serangan ke Asia Tenggara, juga tidak membuahkan hasil. Satu demi satu wilayah Mongol jatuh, menandakan berakhirnya sebuah empayar yang pernah menguasai sebahagian besar dunia. Dinasti Yuan di China tamat pada tahun 1368, menandakan berakhirnya pengaruh Mongol di Timur Jauh. Ilkhanate di Timur Tengah tamat sekitar 1335, mengakhiri dominasi Mongol di wilayah tersebut. Chagatai Khanate lenyap secara perlahan, menjelang abad ke-15, meninggalkan kesan yang mendalam dalam sejarah Asia Tengah. Golden Horde kehilangan kuasa kepada Kesultanan Crimea dan Kepangeranan Moskow, Rusia, sekitar 1502, menandakan berakhirnya pengaruh Mongol di Eropah Timur. Empayar yang suatu ketika dahulu menggoncang dunia dengan kekuatannya, kini tinggal sejarah menjadi kenangan dalam lipatan masa. Namun, kejatuhan Mongol bukanlah pengakhiran pengaruh mereka. Mereka meninggalkan kesan besar kepada dunia, membuka sempadan budaya dan perdagangan antara timur dan barat, menyebarkan teknologi seperti percetakan dan serbuk letupan, menyatukan banyak wilayah di bawah satu sistem pentadbiran. Satu perkara yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Empayar Mongol membuktikan bahawa kekuatan tanpa kestabilan tidak akan kekal, dan walaupun kejatuhannya tragik, warisannya kekal abadi dalam sejarah tamadun manusia. Inilah kisah kejatuhan Empayar Mongol dari padang rumput yang sejuk hingga ke istana yang runtuh, hanya di bawah bayu.